Selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk bahagian ketiga untuk bab 9. Kita akan cari titik persilangan. So basically kita ada dua cara. Yang pertama kita boleh terus lukis graf pada sata katas yang sama. So kita akan nampak dua garis lurus itu bersilang dan titik persilangan itu di mana. Yang kedua, kita akan kira dengan guna kaedah penggantian atau penghapusan. Ini kita sudah belajar sebelum ini. Di form 1 atau form 2. Okey, jadi dalam buku kerja kita tak ada cara satu. Jadi kita tengok cara satu macam mana. Cara satu kita kena kira satu-satu. Okey. Okey, cari titik persilangan bagi 2x tambah y sama dengan 5 dan x tambah 2 sama dengan 1. So, kita akan lukis graf pada sata katas yang sama. Di mana kita boleh set sendiri nilai x dia. Okey, jadi di sini negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3, sampai 6. Kita yang tentukan. Okey, jadi kita tentukan, kita lukis ke dalam jadual. Kemudian kita ganti ke dalam persamaan untuk cari y. Jadi sini, jika x sama dengan negatif 1, y adalah, jadi kita ganti. Negatif 2 kali negatif 1, negatif, negatif, positif. Jadi positif 2 tambah 5, kita dapatlah 7. Sama juga dengan jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 5. Jika x sama dengan 1, maka y sama dengan 3. Berulang sampai dapat sekurang-kurangnya 5 titik. Okey, kalau nak lebih pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya 5 lah. Kemudian kita sambung. Okey, kita akan dapat satu garis lurus. So, macam mana nak sambung? Sebenarnya, sini semua wakil satu titik. Sini negatif 1, 7, 1 titik. 0, 5, 1 titik. 1, 3, 1 titik. Negatif 1, 7 dekat sini. 0, 5, 1 titik. 1, 3, 1 titik. 2, 1, 1 titik. 3, negatif 1, 1 titik. 4, negatif 3, 1 titik. Baru jadi satu garis lurus. Kemudian kita ulang pula untuk garis lurus yang kedua. Di mana kita set sendiri nilai x dia, kita cari y pula. Jadi sini kita akan dapat 7 titik. Sambung dan lukis. So kita akan nampak di mana mereka bersilang. So, itulah titik persilangan. So, ini ambil masa. Satu lagi cara kita boleh guna kaedah persamaan serentak. So, kita ada dua cara. Yang pertama penggantian, yang kedua penghapusan. Kita tengok dulu penggantian. Okey. Penggantian, yang first kita perlu kena pastikan apa yang kita nak jadikan dia sebagai pengganti. Jadi biasanya kita akan cari sebutan yang tak ada perkali. Contohnya y ini boleh ataupun x di bawah ini pun boleh. 2x dan 2y kita tak pilih sebab dia ada perkali. Kalau kita pilih dia, pengganti kita akan jadi complicated dengan adanya penyebut. Okay, jadi kita tak pilih. Jadi kita akan pilih y. Kita pilih dia untuk apa? Jadi pengganti. Jadi y ini kita letak di depan. Kita hantar 2x ke belakang, dia akan jadi negatif 2x. So, pengganti kita y sama dengan 5 tolak 2x. Kita akan ganti ke persamaan yang satu lagi. Okay, pengganti ini dari mana? Dari formula 1. So, kita akan ganti ke formula 2. So, bila kita ganti ke formula 2, y ini akan hilang terus. Dia akan diganti oleh ni yang kita baru dapat tadi. 5 tolak 2x. Nampak tak? Jadi yang formula kedua sepatutnya x tambah 2y sama dengan 1 kan? Sekarang y dia sudah hilang. X tambah 2, y dia sudah jadi 5 tolak 2x. And then sama dengan 1. So kita selesaikan ini. Okay. Kita mesti boleh cari x. Sebab dalam formula ini hanya ada satu pun boleh ubah sahaja. So kita selesaikan dapat x. Tetapi kita belum siap. Sebab kita nak cari titik. Kita nak cari y lagi. Jadi kita ganti semula ke dalam pengganti. Dapatlah 2. Okey, dapatlah y. Jadi sudah ada x, sudah ada y, sudah ada titik persilangan. Itu adalah kaedah penggantian. Okey, seterusnya kita akan tengok penghapusan. Kita boleh hapus secara tambah dan tolak.
Okay, apabila dua operasi itu sama, okay, contoh ni, saya nak hapuskan 2Y. 2Y dengan 2Y, kedua-dua ini positif, saya boleh guna hapus secara tolak. Tetapi kalau satu operasi tambah, satu tolak, saya pun boleh hapus. Saya hapus secara tambah. Nanti kita tengok contoh, ada. Okay? Jadi bila kita hapuskan satu sebutan serupa, okay, kita akan dapat dengan cepat. Okay, sini saya hapuskan 2Y. Jadi saya akan dapat 3X sama dengan 9. Terus dapat nilai X. Kemudian saya ganti ke mana-mana satu formula untuk cari Y. So, bila ada X, bila ada Y, sudah ada titik persilangan. Okey. Okey, jadi kita tengok contoh 1. Muka surat 67. Okay, dia minta kita guna kaedah penggantian. So, cari dulu pengganti. Ini susun dengan YY sudah di depan. Jadi, mana pengganti dia? Dua-dualah pengganti. So, kita terus gantikan. Kita tahu dua-dua Y adalah sama. Jadi, samakanlah. 5X tambah 6 sama dengan 3X tolak 2. Jadi, kita selesaikan ini. Hantar 3X ke depan. Okey. 3X ke depan akan jadi tolak. Positif 6 ke belakang akan jadi tolak 6. Jadi, kita dapat 2X sama dengan negatif 8. Kemudian kita nak cari X, kita kena buang lagi 2. 2 dengan X adalah darab. 2 darab X, jadi 2 hantar ke belakang, dia akan jadi bahagi. Jadi X kita adalah negatif 4. Bila dapat X, kita kena cari Y lagi. Jadi kita ganti ke mana-mana satu formula. Okay. Kita ganti ke 1 contohnya. Jadi Y sama dengan 5. Okay. X ini kita sudah dapatkan. Ganti. So kita dapatlah Y kita adalah bersamaan dengan negatif 14. Bila dapat X, bila dapat Y, barulah kita dapat titik persilangan. Okay, pastikan kita susun X, Y. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, label dulu 1 dan 2. Kemudian kita pilih manakah yang sesuai jadi pengganti. So, dalam kes ini ada 3. Kita boleh pilih X, boleh pilih Y ini pun boleh. 3X ini jangan pilih. Sebab kalau kita pilih, dia punya pengganti ada penyebut. So, contohnya sini saya pilih X inilah. So, saya susun semula, saya hantarkan positif Y ini ke belakang. Maka saya dapatlah X sama dengan 6 tolak Y. Inilah pengganti saya. Sayalah X. Jadi, X ini saya dapat dari mana? 1. Kan? Jadi, sekarang saya gantikan pengganti ini ke 2. Okay? So, dalam formula 2, X akan hilang terus. Okay, 3X, X ini akan hilang terus. Sebab sudah diganti dengan 6 tolak Y. So, kita selesaikan ini. Okay, 6 kali 3, 18. 3 kali negatif Y dapat negatif 3Y. So, kita selesaikan. 18. Saya hutang you 3 yoyo. Saya hutang you lagi 1 yoyo. Saya hutang you 4 yoyo. Okay, so selesaikan. 18 hantar ke belakang. Akan jadi tolak 18. And then negatif 4 dengan Y. Apa hubungan mereka? Darab. Bila hantar ke belakang, dia akan jadi bahagi. Jadi saya akan dapat 2 tolak 18 bahagi negatif 4. Dapatlah nilai Y sama dengan 4. Kita nak cari titik ni. Jadi kena cari lagi X. Macam mana nak cari X? Ganti semula ke pengganti yang saya set awal tadi. So, gantikan X sama dengan 4 ke dalam pengganti. Jadi, X sama dengan 6 tolak 4. X sama dengan 2. So, sudah ada X, sudah ada Y. Maka itulah titik persilangan kita. Okay, kita tengok C pula. Okay, sama juga dengan tadi. Kita labelkan 1, 2 dulu. Kemudian kita pilih mana satu yang sesuai jadi pengganti. Macam tak ada kan? Sebab semua ada perkali. So, no choice. Okay. Pengganti untuk soalan ini mesti complicated. Maksudnya mesti ada penyebut. Jadi, mana-mana satulah. Contohnya saya pilih ini kot. Jadi, saya akan susun semula ini. Saya hantar dulu 5Y ke belakang akan jadi tolak 5Y. Kemudian 3 ke belakang. 3X hubungan mereka ialah darab. So, bila hantar ke belakang, dia akan jadi bahagi. So, pengganti ini complicated kan? 7 tolak 5Y per 3.
Inilah pengganti. Saya lah X. So, ini daripada persamaan 1 jadi gantikan ke persamaan 2. So, dalam persamaan 2, X akan hilang terus sebab sudah diganti oleh 7 tolak 5Y per 3. So, kita nak selesaikan ini. 3 dengan 7 tak boleh ringkaskan. So, tak apa. Kita darabkan semua dengan penyebut. Boleh hilangkan. Okay, so bila darabkan semua, okay, ini sudah tak ada penyebut. Tetapi 6 kali 3 dia akan dapat negatif 18Y. Negatif 9 kali 3 kita akan dapat negatif 57. So, selesaikan ini. Kita akan dapat Y sama dengan 2. So, bila dapat Y, cari pula X masuk semula ke pengganti yang kita dapat awal tadi. Okay, so X sama dengan 7 tolak 5. Y sudah dapat iaitu 2 bahagi 3. So, dapatlah X sama dengan negatif 1. Sudah ada X, sudah ada Y. Gabungkan, itulah titik persilangan kita. Okay, jadi sebagai rumusan untuk cari titik persilangan dengan guna kaedah penggantian, kita kena cari dulu pengganti yang sesuai. Pilih yang tak ada perkali. Okay, kalau ada perkali, maka macam tadilah. Tengok dia punya pengganti complicated. Pilih yang tak ada perkali. Kecuali no choice. Okay, yang kedua, kita akan ganti nilai ke persamaan bukan asal pengganti untuk cari nilai X atau Y. So, bila kita dapat either X or Y, kita ganti semula ke pengganti untuk lengkapkan titik persilangan. Okay, jadi itulah cara menggunakan kaedah penggantian. Sekarang kita tengok kaedah penghapusan pula. Saya suka guna cara ini sebab nampak cepat. Okay, dan jelas. Okay, jadi dalam penghapusan, okay, first step kita perlu kena pasti adalah dia mesti susun ikut sebutan serupa yang sama. 2Y, bawah dia mesti sebutan Y. X mesti X. Nombor mesti nombor. Jadi ini dia sudah tolong kita susun, jadi kita boleh terus guna. Jadi first step kita labelkan dulu 1, 2. Kemudian kita akan fikir. Aku nak hapuskan sebutan serupa Y ke nak hapuskan X? Kita pilih yang sama lah. Jadi di sini apa yang sama? X yang sama. Cuma beza apa? 1 tambah, 1 tolak. So, kalau 1 tambah, 1 tolak, saya boleh hapus juga. Saya hapus secara penambahan. Okay? Jadi sekarang saya nak hapus 1 tambah 2. Okay, jadi 2Y tambah 1Y dapat 3Y. X tambah tolak dapat tolak. X tolak X, hapus lah. Dah hapus. Okay, kemudian kita tinggal yang last. 2 tambah tolak jadi tolak. 2 tolak 5 dapat negatif 3. Cepat kan? Satu step saya sudah hampir dapat nilai Y. Jadi Y sama dengan negatif 1. So, bila dapat Y, kita nak cari titik persilangan. Kena cari X dia. Jadi, saya boleh masukkan ke dalam formula 1 atau 2. Di sini saya masuk ke 1. Jadi, 2, Y saya sudah dapatkan. Jadi, masukkan sama dengan X tambah 2. Jadi, X saja adalah, okay, positif 2 ni hantar ke depan. Akan jadi negatif 2. Jadi, X adalah negatif 4. Sudah ada X, sudah ada Y, maka kita gabungkan, itulah titik persilangan. Okay, kita tengok B pula. Okay, labelkan dulu. And then pastikan dia susun. Atas X, bawah X, atas Y, bawah Y sama dengan belakang sekali nombor. Kalau sudah sama, kita boleh guna. Jadi, step yang seterusnya saya akan fikir. Saya nak hapuskan sebutan serupa X ke Y. Katakan di sini saya nak hapuskan X. Jadi, saya perlu samakan mereka. Cuba tengok 2X dengan X, apa yang beza di sini? X dekat, formula 2 tak ada perkali. Jadi, saya darabkan semua dengan 2 pada formula kedua. Jadi, ini yang saya dapat. Okey, jadi ini nanti 2X saya nak hapus dengan 2X. So, memandangkan kedua-dua ini adalah positif, maka saya akan hapus secara penolakan.
Jadi 2x tolak y sama dengan negatif 2. Tolak. Okey, ini setelah darab 2. X darab 2 kita akan dapat 2x. Negatif 2y darab 2 kita akan dapat negatif 4y. Negatif 13 darab 2 kita akan dapat negatif 26. Okey, jadi ini yang telah kita samakan sebutan serupa x dia. Jadi sekarang jelas sekali 2x tolak 2x sudah hapus dah. Okey, jadi sekarang kita tinggal y. Negatif y tolak jadi tambah. Saya hutang you RM1. Saya bayar RM4. Jadi saya lebih bayar RM3. Okey, sama dengan negatif 2 tolak jadi tambah. Saya hutang you RM2. Saya bayar you RM26. Jadi saya sudah lebih bayar RM24. So sini jelaslah 3 kali apa dapat 24. 8 lah. Tapi kalau you nak kira pun tak apalah. 3 dengan y adalah darab. Jadi hantar 3 ke depan dia akan jadi bahagi. So y sama dengan 8. Bila dapat y saya kena cari x lagi. So saya boleh ganti ke mana-mana satu persamaan. So, di sini saya ganti ke 1. Jadi, 2x tolak 8. Saya sudah dapat. Dan saya selesaikan. Saya dapatlah x sama dengan 3. So, bila ada x, bila ada y, sudah dapat titik persilangan dia 3, 8. Okey, yang last. Okey, penghapusan. Okey, untuk ini, okey, kita label dulu. And then kita fikir nak hapuskan yang mana satu. Macam tak boleh hapuskan. Jadi kita perlu cuba samakan sama ada sebutan serupa x atau y. Saya hapuskan x lah. Jadi untuk samakan 2x dan 3x, darab silang. 2x kali 3, 3x kali 2. Bukan kali dia saja, semua persamaan kena kali. Jadi setelah semua persamaan 1 kali dengan 3 dan selepas semua persamaan 2 kali 2, kita akan dapat ini. Okay, ini kita akan hapus secara tolak dulu juga sebab saya nak hapuskan x di depan. Kedua-dua adalah positif. Jadi 2x tolak 3y sama dengan 7 setelah darab 3. 2x darab 3, 6x. Negatif 3y darab 3, negatif 9y. 7 darab 3, 21. Tolak. Okey, 3x darab 2, 6x. 2y darab 2, positif 4y. 17 kali 2, 34. Jadi saya sudah samakan apa? Sudah samakan sebutan serupa x. Jadi saya sudah boleh hapuskan 6x tolak 6x, hapus. And then negatif 9, tolak tambah jadi tolak. Jadi hutang you 9, hutang you lagi 4. Jadi saya hutang you 13y. Okey, 21 tolak 34. Dapat negatif 13. So, y sama dengan 1. Sudah dapat y, ganti ke satu lagi formula. Mana-manalah, saya ganti ke 1. Jadi, saya dapat 2x tolak 3. Y sudah dapat, jadi ganti ke dalam formula ini, dapat 7. So, kita selesaikan, kita akan dapat x sama dengan 5. So, bila dapat x, bila dapat y, dapatlah titik persilangan. Jadi sebagai rumusan untuk guna kaedah penghapusan, kita mesti susun dulu. XX, YY, nombor-nombor. Okay. Kalau dia tak mengikut turutan ini, kita kena susun semula. Tapi dalam contoh buku kerja, dia semua sudah tolong kita susunkan. Okay. Dan setelah itu, kita akan kena pasti sebutan serupa X atau Y yang kita nak hapuskan. Okay, jadi kedua-dua sebutan itu jika operasi mereka adalah sama, contohnya 2x dengan 2x, kita boleh guna hapus secara tolak. Kalau dua operasi itu berbeza, contohnya positif 2x, bawah dia negatif 2x, kita boleh hapus juga. Kita hapus secara penambahan. Okay, yang ketiga, kita akan ganti semula nilai x atau y yang diperoleh ke persamaan lain untuk lengkap x atau y. Seperti kaedah penggantian sebelum ini. Okey, jadi itu sahaja. Okey, kita akan tengok soalan yang terakhir. Okey.
Darjah di bawah menunjukkan sebuah rhombus ABCD. Titik C berada di paksi X. Diberi O adalah asalan. Okay, jadi rhombus kita tahu dia mesti ada selari. Okay, kita nak cari persamaan garis lurus BC. Cuba tengok BC, dia adalah selari dengan paksi Y kan? Jadi dia adalah garis menegak. Kalau menegak maksudnya M dia tidak tertakrif. Jadi dia tak akan mula dengan Y. Dia hanya ada X sama dengan apa. Jadi kita cuba tengok dua titik pada garis BC. Titik ini 6, 15. Titik ini 6, bawah mesti 6. Dan dia terletak di paksi X, jadi Y dia mesti kosong. Jadi apa yang serupa dari dua titik ini? Y. Jadi X. Okay, 6. Okay, jadi X dia sentiasa serupa. Jadi formula dia adalah X bersama dengan 6. Siap. Okay, kemudian kita nak cari koordinat C. Tadi sudah dapatlah 6, 0. Okay, sekarang saya nak cari AB punya persamaan. Jadi AB cuba tengok di sini. Saya hanya ada satu titik. Saya mesti kena cari M dan C. Jadi M tak ada. Saya boleh pinjam dengan DC. Sebab DC selari dengan AB. Jadi saya tahu kecerunan AB sama dengan DC. Saya pinjam persamaan, saya pinjam MDC dengan guna formula ini. Sebab DC ada dua titik. Jadi Y2 tolak Y2, X2 tolak X1. 0 tolak negatif 9, 6 tolak negatif 6. Jadi tolak-tolak dapat tambah. Okay, 6 tambah 6, 12. Yang ini kita boleh ringkaskan lagi. Jadi kita sudah dapat apa? M. Bila dapat satu M, bila dapat satu titik, sudah boleh bentuk persamaan. Kita kena cari apa dulu? Kita kena cari C dulu. Jadi kita ganti ke dalam formula A, iaitu Y sama dengan MX tambah C. M sudah dapat 3/4. XY, sini ada 6, 15. Jadi kita selesaikan dia. 3 dengan 6 kita boleh ringkaskan jadi 2, 3. 2, 2, 4, 3, 2, 6. Jadi kita masih ada 2 di sini. Untuk hilangkan 2, semua darab 2. Jadi kita akan dapat ini. Kemudian kita cari C. Kita akan dapat 21/2. So, kita sudah ada M. Kita sudah ada C. Kita boleh bentuk persamaan lah. Y sama dengan M. X plus C. Okey, kita tengok soalan D pula. Cari pintasan X bagi garis lurus AB. Pintasan X, Y dia mesti kosong. Sebab dia terletak di paksi X. Jadi kita tadi sudah ada persamaan garis lurus AB kan? Gantikan saja. So, kita biarlah 21/2 ke depan. Dia akan jadi negatif. Dan kita susun semula, dia akan dapat ini. 3/4X kita boleh susun macam ini. Okey, jadi kita sudah samakan. Kita boleh darab silang lah. 3X darab 2 dapat 6X. Negatif 21 darab 4 kita dapat negatif 84. Jadi X sama dengan negatif 84. Bahagi 6 dapat X sama dengan negatif 14. X ini maksud apa? Pintasan X lah. Jadi pintasan X kita adalah negatif 14. Okey, last. Adakah AB dan DC adalah selari? Tidak. Okay. Mereka sentiasa berdekat di sebelah tetapi tidak akan bersilang kerana mereka adalah garis selari. Tidak. Kedua-dua garis lurus AB dan DC adalah selari. Jadi itu saja untuk hari ini. Okay. Lengkapkan latihan buku kerja muka surat 67 hingga 69. Snap gambar muka surat 69 sahaja untuk disemak. Jadi setakat ini sebenarnya sudah habis semua silibus. Okay, dan untuk kerja rumah sempena cuti sekolah yang akan datang, cuba buat muka surat 70 hingga 72. Kita akan bincang selepas cuti. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.